Jadi mazhab ni mai daripada mana? Mazhab pula. Aliran ni mai daripada mana? Ni aliran Wahhabiyah ini. Dia, tuan-tuan sekalian, mereka sangat benci untuk dipanggil Wahhabiyah. Di Malaysia, mereka menafikan nama itu, bahkan mereka kata nama itu nama yang hantu. Ada yang kata hantu. Nama apa ni? Mai mana nama ni? Nama Wahhabiyah. Sedangkan nama Wahhabiyah itu adalah satu nama yang ulama Wahhabi sendiri, Syekh Ibn Baz, bekas mufti Saudi, dia tulis dalam kitab dia Fatawa Nurun ala Darb, muka surat 21. Kita Ahlu Sunnah wal Jamaah pun boleh rujuk, Wahhabi pun boleh rujuk ayat ni. Maka berkata Syekh Ibn Baz, ulama ni daripada Wahhabiyah ini, dia kata, dan asal nama ini adalah satu gelaran yang diambil daripada nama Syekh Imam Muhammad bin Abdul Wahhab ibn Sulaiman. Yang pengasas tadi inilah Muhammad bin Abdul Wahhab. Boleh tengoklah dalam kitab ni, dalam kitab Fatawa Nurun ala Darb ni, Syekh Ibn Baz ni dia sebut kata, pada zaman itu sesiapa yang berdakwah mengajak orang lain ke arah akidah yang sebenar, akidah Wahhabi inilah, ke arah akidah yang sebenar, berlawan dengan syirik, maka mereka akan diberikan gelaran Al-Wahhabi. Dalam ni gelaran Al-Wahhabi jelas disebutkan, nisbah tu diberikan dan diterangkan oleh syekh mereka sendiri, dan ramailah lagi syekh-syekh lain dari sudut ucapan mereka. Nama Wahhabiyah itu diambil daripada pengasas pertama mereka, iaitulah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang wafat pada tahun 1206 di Saudi. Sebut nama negara tu tuan-tuan fahamlah sikit, tuan-tuan boleh fahamlah, boleh bayanglah, di As-Saudiyah. Tuan-tuan, jadi di Malaysia mereka menamakan diri mereka sebahagiannya Salafi. Kenapa pula Salafi, ustaz? Kerana mereka mendakwa bahawa mereka pakai manhaj salaf di dalam akidah dan di dalam agama mereka, beragama. Tuan-tuan yang tak pernah dengar salaf apa dia ni? Salaf ni macam ni, tuan. Senang ya. Tadi kita dah sebut tentang kurun-kurun ni. Ada satu hadis Nabi sebut macam ni. Hadis ni, tadi hadis Mujaddid kita dah terang. Saya baru ni tuan-tuan, saya pergi Madinah. Saya dengar kuliah Wahhabi. Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan, Tuhan ada wajah. Dia hurai makna kata, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali ikram. Pada setiap sesuatu pasti akan binasa, kekallah wajah Tuhanmu. Dia kata Tuhan ada muka. Yadullah fawqa aydihim, Tuhan ada tangan. Bagi mereka Tuhan berjirim, Tuhan berjisim. Kita mengaji ilmu tauhid, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Bersalahan Allah Ta'ala, zat dan sifat, tetap perbuatan Allah dengan segala makhluk. Macam mana zat Allah bersalahan dengan zat makhluk? Zat makhluk berjirim, macam batu, kayu, bulan, bintang, semua jirim. Zat makhluk berjisim. Sebut jisim, dia ada kulit, ada bulu, ada daging, ada tulang, itu jisim. Dia ada darah, itu jisim. Mereka kata Tuhan ada muka, Tuhan ada tangan. Tuhan berjisim. Siapa kata Tuhan, siapa takwil, dia kata kafir. Bila tangan ditakwilkan sebagai kuasa, dia kata tak boleh, kafir dia tak. Tuhan kata tangan, tanganlah. Pasal apa kata kuasa? Mereka menentang keras pegangan ahli sunnah wal jamaah yang dipelopori oleh Imam Mansur Maturidi dan juga Imam Abbas Al-Sy'ari. Sebab itu kalau kita tak mendalami sungguh-sungguh, serangan mereka hebat tuan-tuan.
Kolej mereka dah ada di Shah Alam. Keluar dari situ boleh pergi Madinah. Tuan-tuan bayangkan. Mereka tak pakai tafsir kita. Saya pergi tuan-tuan di Mekah. Saya pergi Mekah. Mereka bawa melawat satu museum. Dalam museum tuan-tuan penuh kitab. Kitab yang dikarang, saya tengok kitab dikarang oleh ulama-ulama dulu. Semua ada. Tapi rupanya kitab ni mereka masuk museum. Mereka tak baca di masjid, tak baca di Masjidil Haram, tak baca di Masjid Nabi. Baca semua kitab Wahabi. Kitab lama-lama semua masuk museum. Ini hakikat yang sedang berada pada hari ini. Kalau kita tak mendalami sungguh-sungguh tuan-tuan, kita bimbang. Tok Guru mati, seorang mati. Mana pergi mengaji luar negeri, mana mengaji cara kita? Ada tuan-tuan dengar? Balik di Masjid Azhar, baca Akhidul Najib. Tuan-tuan jumpa? Tak jumpa lah, tuan-tuan tak jumpa. Mana ilmu ni tuan-tuan, cuma ada di pondok-pondok. Payah dia kata, ni leceh. Dia panggil koman. Wujud lidah bakar ni koman. Itulah tuan-tuan. Kena kita sungguh-sungguh lah. Di Kedah ni banyak pondok pertahan lah sungguh-sungguh. Bagi anak kita mengaji pondok. Kan? Kami di Perak tak ada pondok. Yang ada Perak pondok telefon, pondok polis, pondok tunggu derian. Pondok tunggu ban dah. Pondok mengaji tak ada. Ini cuba kita hidupkan, insya-Allah, mudah-mudahan. Sambutan Maulidur Rasul, bacaan doa awal dan akhir tahun, nisfu Sya'ban, bacaan Yasin dan tahlil pada malam Jumaat, membaca doa kunut dalam solat subuh, membaca talqin kepada si mati dan sebagainya, juga telah dipertikaikan dan dituduh sebagai bid'ah yang membawa kepada balasan neraka dari hari kiamat kelak. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu yang mempunyai pandangan berbeza supaya tidak mencampuri urusan agama di negeri Johor, kerana perbuatan tersebut akan menjadikan umat Islam keliru dan berpecah belah. Umat Islam di negeri Johor telah tetap dengan pegangan ahli sunnah wal jemaah. Semua negeri mempunyai majlis agama Islam masing-masing yang ada kuasa dan tanggungjawab untuk mengawal selia dan memastikan perjalanan hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing supaya berjalan dengan baik, teratur dan harmoni. Tidak perlulah orang luar campur tangan sibuk memberikan ulasan seakan menunjuk pandai sangat peranan seorang mufti dalam sesebuah negeri adalah untuk mengeluarkan fatwa dan menjelaskan mengenai hukum Islam hanya untuk negeri tersebut. Duduklah diam-diam di negeri sendiri dan jangan jaga tepi kain orang lain.